Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang telah menghantar saya sebuah video pendek tentang syarat membaca lafaz niat untuk solat. Ayuh sama-sama kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Fardu, awak sebut tak masa niat? Allah, saja aku solat fardu, saja aku solat zuhur. Awak tidak menyatakan fardu. Sesiapa yang tidak menyatakan fardu di dalam solat fardunya, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah, ibu-ibu dan tuan-tuan. Menyatakan fardu dalam solat fardu itu mestilah ada. Dalil apa awak nak? Dalil apa awak nak? Dalil apa? Nak dalil apa? Cuba bagi tahu saya. Siapa yang tidak menyatakan fardu dalam solat fardu, maka solatnya tidak diterima. Fardu, awak sebut tak masa niat? Allah, saja aku solat fardu, saja aku solat zuhur. Awak tidak menyatakan fardu. Baiklah, kita sudah pun menontonnya ulasan dan react saya. Menyebut tentang lafaz niat untuk solat mahupun mana-mana ibadah yang lain, kita sedia maklum memang ada dua pendapat. Pendapat pertama ialah tidak perlunya lafaz niat dengan perkataan tertentu dan tertib tertentu. Bukannya tak ada niat. Niat tu ada, tapi niat itu ialah seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang dilakukannya, dan niat itu tak perlu disusun dengan sekian-sekian perkataan, dengan sekian-sekian tertib. As long as you know what you are doing, that is niat. You don't have to arrange it with so and so words. You don't have to arrange it with so and so sequence. Yang salah tu ialah apabila seseorang tu katakanlah dia solat zuhur, tapi dia solat saja. Bila dah habis solat, kawan dia tanya, engkau solat apa tadi? Entah, aku pun tak tahu. Mana boleh tak tahu? Dia pun tengok jam, sekarang pukul 2. Okeylah, macam tu aku solat zuhur lah. Bererti tadi dia melaksanakan ibadah tanpa dia mengetahui apakah ibadah itu. Ini pendapat pertama dan saya berpegang pada pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua ialah perlunya menghadirkan niat di dalam hati dengan sekian-sekian perkataan dan sekian-sekian tertib. Dan menghadirkan niat dalam hati hukumnya wajib, sementara melafazkannya dengan lisan hukumnya sunat, kerana yang dilafazkan dengan lisan itu adalah sesuatu yang menguatkan apa yang ada dalam hati. Jadi ingat ya, adanya menghadirkan niat dalam hati ini hukumnya wajib, dan ada pula melafazkan niat dengan lisan hukumnya sunat. Yang wajib itu ialah menghadirkan niat dalam hati, dan niat yang dihadirkan itu perlu disusun dengan perkataan tertentu, dengan tertib tertentu. Baik, dalam menghadirkan niat yang wajib dalam hati itu ada 3 rukun, ada 3 perkara yang wajib dihadirkan ketika menghadirkan niat itu. Okey, baik. Apakah 3 rukun itu? Ini mengikut mazhab Asy-Syafi'i ya. Rukun yang pertama ialah al-qasad. Qasad ini ialah tekad untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, tekad untuk melakukan ibadah. Dan inilah yang dimaksudkan apabila seseorang itu menghadirkan dalam hatinya, sahaja aku solat atau sengaja aku solat. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah at-ta'yin. Ta'yin ni ialah penentuan. Maknanya dia sebut secara spesifik. Dia menentukan secara spesifik ibadah yang akan dilakukannya. Dalam konteks kita ni solat, maka dia kena tentukan secara spesifik apakah solat yang akan dilakukannya. Zuhur ke, subuh ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Okay? Ini yang rukun kedua, yakni at-ta'yin. Rukun yang ketiga ialah al-fardiyah ataupun at-ta'arud, yang ini menyatakan kefarduannya. Yang ini yang disebut oleh Ustaz dalam video pendek tadi tu. Ini ialah rukun ketiga, yang ini wajib menyebut fardu. Jadi sahaja aku solat zuhur fardu, ataupun sahaja aku solat fardu zuhur. Jadi perkataan fardu itu perlu dihadirkan dalam hati. Jadi inilah 3 rukun yang wajib ketika menghadirkan niat yang wajib di dalam hati. Ini mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Daripada video tadi juga, bererti apa yang disampaikan oleh Ustaz itu, ada yang betul, ada yang tak betul. Okey, yang betul tu apabila beliau berkata perlulah menyebut perkataan fardu tu. Yang itu betul. Cuma kalau kita dengar Ustaz tu berkata sebut, padahal bukan sebut, tetapi menghadirkannya
dalam hati. Sebab ingat, niat yang wajib itu ialah menghadirkan dalam hati. Sebutan lisan ini hanyalah untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Jadi bukannya sebut, tetapi menghadirkan perkataan fardu tersebut. Kemudiannya, bila dah sebut zuhur kan, bila dah sebut zuhur, zuhur of course lah fardu. Takkan ada sunat kot? Sebenarnya ada solat fardu yang hukumnya menjadi sunat. Yang ini apabila ia dilakukan untuk kali kedua. Solat fardu memang sekali saja. Tak boleh melaksanakan solat fardu untuk kali kedua tanpa apa-apa sebab. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, sebagaimana tangkap layar di sebelah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Tidak ada satu solat yang sama dua kali dalam sehari. Yang ini merujuk kepada solat fardu. Jadi solat fardu yang sama tidak boleh dilaksanakan dua kali, melainkan ada sebabnya, sebagaimana yang akan dijelaskan lanjutan video ini. Dalam hadis memang terdapat dalil bahawa boleh melaksanakan solat fardu untuk kali kedua. Di mana kali yang pertama itu adalah wajib, kali kedua itu adalah sunat. Okey, dalilnya hadis pertama daripada Sahih Al-Bukhari, sebagaimana tangkat layar di sebelah, hadis nombor 700 tak silap saya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan bahawa Muaz bin Jabal, beliau akan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni solat fardu. Bila dah habis akan kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka solat yang sama itu. Berarti katakanlah kita bincang solat zuhur, Muaz bin Jabal akan solat zuhur di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sebagai makmum, dan di situ niatnya ialah fardu. Apabila dia kembali ke kaumnya, balik ke kampungnya, dia hendak membimbing mereka solat, mengajar mereka solat, dia pun jadi imam. Cuma zuhur yang kali kedua yang dilaksanakan itu hukumnya ialah sunat. Okey, zuhur juga tetapi hukumnya sunat. Bagi makmum kaum Muaz bin Jabal yang solat di belakangnya, bagi mereka wajib. Bagi Muaz sunat, sebab dia telah pun melaksanakan yang fardu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis pertama ni mungkin kurang jelas antara fardu ataupun sunat kan. Baik, tak mengapa. Ada hadis yang kedua daripada Sunan An-Nasa'i, right? Sebagaimana tangkat layar di sebelah, hadis yang agak panjang. Ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh di Masjid Khaif, dan setelah solat subuh, baginda lihat ada dua orang yang duduk di belakang, bukannya bersama jemaah. Lalu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggil dua orang tu, panggil mereka dan tanya, kenapa kamu tidak solat bersama kami? Dua orang itu pun menjawab bahawa kami telah pun solat di tempat kami ataupun di kemah ke permusafiran kami, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jangan melakukan sedemikian. Jika kamu telah solat di tempat kamu, lalu kamu datang ke masjid dan melihat adanya jemaah, maka hendaklah kamu menyertai solat jemaah tersebut sebagai solat sunat. Berarti solat yang fardu tu, katakan dalam kes ni solat subuh, dia dah solat kat rumah dia, solat subuh tu. Tapi bila sampai kat masjid, tengok-tengok ada jemaah di sana, maka hendaklah menyertainya sebagai makmum dan ia menjadi solat subuh yang sunat. Okey. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru bagi para penonton, ya. Solat fardu ini ada yang memang fardu dan ada pula yang sunat. Sekali lagi saya ulangi, kita tak boleh sesuka hati untuk melakukan solat fardu ini dua kali, melainkan adanya sebab tertentu, macam kes tadi Muaz bin Jabal, ataupun kes kedua, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Sesuatu yang kita boleh relate dalam konteks kita sekarang ini ialah seorang ayah, dia pergi ke masjid atau surau untuk solat fardu. Tapi pada waktu yang sama dia juga hendak mendidik ahli keluarganya solat. Of course, option yang terbaik, pilihan yang terbaik ialah ajak mereka juga ke masjid dan surau. Tapi mungkin suasana tak sesuai ke, mereka belum bersiap ke, nanti lambat ke apa ke. Jadi si ayah tu, si suami tu tetap pergi ke masjid, surau, solat fardu berjamaah di sana. Bila dia balik rumah, dia menjadi imam, melaksanakan solat fardu tu juga, tetapi dengan niat sunat, sementara isteri anak-anaknya solat di belakang dengan niat fardu, dengan niat wajib, ya. Okey, ini cara
penyelesaian, sebab bila bincang tentang solat jemaah ni kadang saya dapat feedback. Ada yang mengatakan bahawa mereka nak solat di rumah dalam rangka mendidik anak-anak isteri tentang solat. Kalau bawa anak-anak pergi masjid, pergi surau, jumpa member, jumpa geng, habis lari berterabur apa semua, tak tahu apa jadi kan. Okey tak, bagi seorang suami, bagi seorang lelaki, solat fardu tetaplah di masjid dan di surau. Kalau dia nak mendidik ahli keluarga di rumah, lepas tu dia boleh balik ke rumah, dia melaksanakan balik solat yang sama tu, subuh ke, zuhur ke, maghrib ke, isyak ke, dengan niat sunat. Tetapi ahli keluarganya pula menjadi makmum di belakang dengan niat wajib. Jadi solat fardu ni memang ada yang wajib, ada yang sunat. Sebab itulah di sini ditekankan tentang perlunya, wajibnya menyebut fardu tersebut. Okey. Kalau kita tonton video tadi, saya rasa ustaz tu dia sedang buat live kot. Kemudian dia macam baca, ada orang tanya dalil kan. Nampak tak dia macam marah? Saya nampak nada dia cakap tu macam marah. Dalil kan. Dia tak tahu dalil tu. Dalilnya tadilah 2 hadis yang saya kemukakan itu, bahawa solat fardu itu ada yang fardu, ada juga yang sunat. Baik. Sekarang ni yang menimbulkan persoalan di kalangan ramai orang yang menonton dan yang forward video ni saya, ialah mereka selama ni baca niat tak sebut fardu pun, ataupun tak pasti sebut fardu ke tidak. Sebab kalau ikut video tu macam dah batal, alamak kena qada. Aku ni daripada muda tak sebut perkataan fardu. Nak kena qada solat daripada fardu daripada zaman awal ke? Daripada zaman muda ke? Tidak semestinya ya. Sebab meskipun wajib menyebut fardu itu, tetapi apa yang lazim diketahui, apa yang lazim diamalkan oleh umat Islam, apabila mereka solat zuhur, itu memang solat yang fardu. Apabila mereka solat asar, itu memang solat yang fardu. Demikian juga maghrib, isyak dan subuh, itu memang yang fardu. Jarang-jarang mereka melakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak yang sunat. Bahkan mungkin tidak pun mengetahuinya, melainkan sekarang ini. Ya. Jadi cukup menyebut zuhur itu sebab yang mereka maksudkan memanglah fardu dan bukannya sunat. Atau boleh saja beralih ke pendapat yang pertama saya nyatakan tadi. Ya. Jadi secara ringkasnya, video yang disampaikan oleh ustaz itu, video pendek itu, dari satu sudut betul dalam mazhab Asy-Syafi'i, dari satu sudut lain ada yang kurang tepat sebab beliau menyebut kena sebut kan. Kena sebut padahal menghadirkan dalam hati. Bila dalam hati telah pun dihadirkan 3 rukun itu, qasad, ta'yin dan juga al-fardiyah ataupun at-ta'arud. Apabila lisan tidak menyebut, tak mengapa. Sebab yang disebut secara lisan sunat saja. Yang wajib itu ialah apa yang dihadirkan dalam hati. Itu yang pertama ya. Yang keduanya pula, dalilnya ialah 2 hadis yang saya bacakan tadi, di mana solat fardu itu jika ada keperluan, boleh dilaksanakan sekali lagi atas niat sunat. Solat yang sama, tetapi ianya adalah sunat. Bagi sesiapa yang selama ini tak pernah menyebutnya, tidak mengapa, sebab bagi masyarakat kita, umat Islam kita, apabila menyebut subuh ke, zuhur ke, asar, maghrib, isyak, memang yang mereka maksudkan ialah solat fardu. Jarang-jarang ada yang sunat, bahkan mungkin tidak tahu adanya boleh melaksanakan solat fardu atas niat sunat. Baik, demikianlah sedikit ulasan saya. Cuma ustaz dalam video tu sebenarnya saya telah pun react beberapa kali sebelum ini. Beliau memang menyampaikan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cuma cara beliau menyampaikan itu seperti hendak menyukarkan, hendak memberat-beratkan, sampai orang pun macam jadi dibimbangi akan turn off, akan takut. Alamak, ibadah aku. Alamak, solat aku selama ni tak sah ke? Aku tak sebut fardu. Lah, nak kena qada balik ke? Okay, padahal di sana ada pandangan lain yang memudahkan. Okay? Dan nampak sangat beliau ini tidak mengetahui dalil, sehingga apabila ditanya dalil, macam marah-marah pula. Macam kita tengok tadi tu kan. Tak apa, saya telah pun memberi dalilnya. Sahih Al-Bukhari, Mu'az bin Jabal. Dan juga hadis yang kedua daripada Sunan An-Nasa'i. Baiklah. Demikian penjelasan saya, ulasan dan react terhadap video tersebut. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.